Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana walana daiman ya arhamar rahimin. Pada malam ini kita tengok kepada beberapa hadis. Yang pertama iaitu nombor 1, An Sufyan ibni Abdullah As-Saqafi qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadam ba'daka. Qal qul amantu billah fastaqim. Maksudnya diriwayatkan daripada Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, katakanlah kepada saya suatu perkataan yang tak perlu lagi saya bertanya kepada sesiapa pun selepas daripada engkau. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, katakanlah aku beriman dengan Allah, kemudian istiqamah, iaitu tetap teguh dalam jalan yang betul. Kemudian hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Maksudnya ialah diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya bahawa Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Taala tidak melihat kepada rupa paras kamu dan juga bentuk jasad kamu, tetapi Allah Taala melihat kepada hati-hati kamu. Kemudian hadis yang seterusnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lan yunjiya ahadan minkum amaluhu. Qala rajulun wala iyyaka ya Rasulullah. Qala wala iyyaya illa an yataghammadani Allahu minhu birahmatin walakin saddidu. Maksudnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, amalan kamu tidak akan dapat menyelamatkan kamu daripada apa siksaan Allah. Lalu seorang lelaki bertanya, termasuklah engkau wahai Rasulullah? Lalu baginda bersabda, ya, termasuklah saya. Malaikat Allah Ta'ala meliputi dengan rahmat daripadanya, dan tetaplah kamu lakukanlah dengan perkara yang betul. Jadi berdasar pada hadis ni, 3 hadis kita bincang, kita ambil satu-satu poin. Iaitulah hadis yang pertama saya baca tadi, ada seorang sahabat yang pergi tanya Rasulullah, benda apa kau amalan yang kalau saya buat, saya tak payah tanya orang dah. Lalu Rasulullah SAW jawab, iaitulah beriman dan istiqamah. Beriman dan istiqamah. Itu 2 perkara tu. Apa maksud beriman? Ini penting ni. Walaupun kita nampak hadis ni rekah je, Rasulullah kata kita beriman, iaitulah katakanlah aku beriman, kemudian hendaklah kamu beristiqamah. Ada 2 perkataan, 2 perkara yang boleh jamin kita, insya-Allah. Kalau kita buat benda ni, insya-Allah dak kenalalah untuk kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat.
untuk perjalanan dunia dan perjalanan akhirat. Nombor 1 ialah beriman. Dan nombor 2 adalah istiqamah. Beriman orang tahulah ke? Istiqamah ni, yang kedua tu istiqamah maksudnya kita berterusan buat amal baik. Berterusan buat amal baik. Tak ada musing. Maknanya dia bukanlah kadang-kadang mari mu nak sembahyang Jumaat. Lepas tu mari mu nak sembahyang, tak ada mu pula nak sembahyang Jumaat. Contohnya. Dia mari mu gitulah. Kadang-kadang dia mari mu boleh sembahyang duha. Seminggu ni sembahyang duha je. Minggu depan pula dia mari mu malah nak sembahyang duha. Tahun depan pula sembahyang duha contohnya. Tak. Begitulah. Tu tok istiqamah orang panggil. Yang istiqamah ni dia buat sesuatu dengan berterusan amal-amal soleh tersebut. Jadi kita tengok nombor 1-nya ialah beriman. Ni, kena ingat ni. Iaitulah yang boleh jamin kita ialah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan macam mana? Ni saya nak sebut. Nombor 1-nya pastikan iman kita tu adalah muwafiqun lil waqi'. Tu, nombor 1 tu. Betul sungguh tu. Muwafiqun lil waqi' ni biar betul-betul iman kita tu seperti mana hak dalam Quran, hak dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita beriman lari daripada apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah tu, iman apa tu? Akidah apa tu? Dia panggil sebagai akidah ahli sunnah wal jamaah. Pendek kata, yang dikatakan beriman hak yang Tuhan jamin insya-Allah. Kalau kita ada iman insya-Allah dunia akhirat kita akan berjaya ni. Iman ahli sunnah wal jamaah. Ini penting sungguh ni. Bukan apa sebut ni, ialah kerana macam-macam sekarang ni dipamerkan kepada kita yang lari daripada garisan ahli sunnah wal jamaah. Yang lari. Kadang-kadang kita nampak memang lari-lari sungguh. Lari-lari sungguh daripada ahli sunnah wal jamaah. Kalau zaman dulu ada beberapa puak yang lari daripada garisan ahli sunnah wal jamaah, seperti Syiah, seperti Mu'tazilah, seperti Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah dan macam-macam lagi. Tetapi apabila umur dunia ni makin bertambah dan manusia bertukar arus, awak mati, lahir pula generasi baru, timbul pula pemikiran baru, bentuk kufur yang baru, maka datang pula ideologi-ideologi baru. Di mana ideologi ni kalau kita anut, terbatallah akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Contohnya kita kata ajaran sekular. Sekularisme dia panggil. Ini ajaran baru ni, tidak ada zaman dulu. Tak ada zaman dulu, zaman Lenin je ada. Ini disebutkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi sebut dalam kitab dia, iaitulah Al-Fatawa Mu'asirah. Disebutkan, dibincang masalah fahaman sekular ni. Fahaman ni adalah sangat bahaya. Fahaman yang menafikan ataupun yang memisah-misahkan agama dengan dunia. Agama ni hak macam semayang tu, hak semayang, hak yang ibadat-ibadat khusus. Adapun dunia ni tak payah pakai agama. Itu kita pakai akal kita. Akal kita sendiri yang beroperasi. Akal kita sendiri yang dapat mereka undang-undangnya. Yang dapat merangka apakah peraturannya. Maka hak ni ajaran sekular. Yang mana kalau kita anut fahaman tu, habis batal ahli sunnah wal jamaah. Kalau dulu Mu'tazilah, Jabariyah, Murji'ah, Syiah, sekarang tambah lagi ni, benda-benda baru ni. Ni. Jadi sebab tu berhati-hatilah dengan fahaman ni. Soal dunia itu soal fikir sendiri. Soal akhirat, soal ibadat, hak tu baru kita paut dengan agama. Bahaya tu, fahaman yang sangat-sangat bahaya. Kadang-kadang kita kata Islam ni syumul. Kadang-kadang kita kata Islam ni adalah menyeluruh, tapi kita sendiri tak apa yakin ke menyeluruhan Islam tu. Kita sendiri nak cari penyelesaian hidup, tak rojak pada Islam. Rojak pada yang lain daripada Islam. Tu. Kadang-kadang kita tahu, kita sedar dalam Islam ada pakej dia. Tapi rasa macam tak mana sabar lah. Rasa tak sesuai lah. Rasa tak zaman moden tak boleh dah maknya dan sebagainya. Jadi orang ni bahaya ni. Ni ajaran sekular ni.
Yang mana ajaran ini kalau dianu batal lah iman kita. Kena jaga. Nak kata Nabi beritahu benda yang beri manfaat dunia akhirat ialah iman. Kalau terbatal iman tu mana? Ada benda dah, zero. Kita rasa kita beriman, rupa-rupanya iman kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya sungguh, bahaya, cukup-cukup bahaya. Ni. Kemudian ada lagi halu-halu, ajaran halu-halu. Hak kasar-kasar ni seperti ajaran menolak hadis. Orang panggil anti hadis. Ya juga. Ni bahaya juga ni. Sangat-sangat bahaya. Kerana dia telah menyebabkan orang tu boleh terkeluar daripada ajaran Islam. Tak boleh pakai hadis, nak pakai Quran saja. Kalau kita nak pakai hadis tanpa pakai Quran, kita pakai Quran tanpa pakai hadis, macam mana kita nak tahu bilangan rakaat sembahyang? Macam mana kita nak tahu benda-benda yang berkait dengan puasa dan sebagainya? Hak ni bahaya ni. Jadi sebab tu kena jaga sungguh. Jadi hak ni iman, kena jaga sungguh iman ni. Nombor dua ialah istiqamah. Apa maksud istiqamah? Istiqamah ni berterusan melakukan amal-amal yang baik, ibadat baik, benda-benda yang berkait dengan hukum hakam kejiranan baik, yang berkait dengan apa lagi lah, hak lain-lain hukum-hukum ni banyak. Tak? Kita ikut je apa yang dilunaskan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kata kita buat contohlah, kalau kita sembahyang berjemaah tu jangan ada musing. Musing ni sembahyang berjemaah, lepas tu rasa malah. Kadang-kadang baca Quran 2-3 hari, lepas pada tu tahun depan pula baca Quran. Tak kita kata dah. Tahun depan pula. Sambung juzuk kedua tahun depan. Juzuk pertama tahun ni. Allah. Tak. Dia semangat main 2 hari. Dengar orang ceramah guana tak tahu. Dia mari semangat. Baca Quran 2 hari. Lepas pada tu tak dengar orang ceramah. Orang ceramah agama. Akhirnya baca Quran tahun depan pula. Tak kita kata dah. Itu contohnya. Maka itu orang tak panggil istiqamah. Istiqamah ni kita buat semua walaupun sikit. Jadi macam mana nak dapat istiqamah ni? Cara nak dapat istiqamah ni ada beberapa perkara. Beberapa perkara. Nombor satu macam mana kita nak istiqamah ni? Yang pertamanya kita kena buat iaitulah perlahan-lahan. Jangan buat nebeng lalu. Mula-mula buat tu nebeng lalu dah. Contoh kita kata kita dengar orang ngajar baca Quran ni hebat, dia punya pahala dia. Dia punya fadilat dia, Allah hebat sungguh kalau baca Quran ni. Pahala begitu begini. Kita perang, Allah sedapnya kalau aku boleh baca Quran. Dia pun belajarlah Quran dan dia baca Quran. Dia baca sampai seminggu. Minggu pertama tu juzuk sehari. Allah mbengnya. Tak kita kata dah. Minggu yang kedua tengok-tengok Quran gitu je. Baca selah, 2 lah tau. Pas minggu ketiga ada umpamanya. Tak istiqamah. Jadi tak boleh. Dah nak buat macam mana? Bacalah dalam keadaan perlahan-lahan. Bukan perlahan-lahan suara ni. Iaitulah amalan kita tu biar sikit-sikit. Sikit-sikit. Mula-mula kita bacalah semuka dulu. Pas pada tu kita baca pula 2 muka. Pas pada tu minggu depan kita baca pula semuka selah ataupun 2 lah. Sikit-sikit. Mungkin berterusan tu, mungkin tahun yang pertama tu paling tinggi pun kita boleh baca boleh lah baca 14 hari, 15 hari, setengah juzuk lah kita kata tak. Boleh baca, boleh kadang-kadang 3 lah, tak apalah. Tahun depan tambah lagi. Bulan depan tambah lagi. Atau orang panggil sikit-sikit. Kalau kita buat sekaligus, makna dia amil tu syai'an jumlatan wahidah wa taraktuhu jumlatan wahidah. Kalau saya buat sekaligus, tapi saya akan tinggal sekaligus kok. Dia akan jadi gitu. Sebab apa? Sebab kita lawang fitrah kita. Fitrah kita ni kena sikit-sikit. Kena perlahan-lahan. Sebab tu ada kata-kata daripada Siti Aisyah. Dia kata apa? Lau anna awwala ayatin nazalat la tashrabul khamra ma tarakul khamra abada. Ni kata Siti Aisyah. Dia kata kalau sekiranya ayat pertama kata jangan minum arak. Kalau ayat pertama orang ayat yang pertama turun, jangan minum arak kepada masyarakat Arab. Ma tarakul khamra abada. Maka orang ramai tidak akan tinggal arak selama-lamanya. Sebab apa? Nak berhenti sekaligus tak boleh. Makna Siti Aisyah kata kalau ayat mula-mula sekali turun jangan minum arak. Makna dia orang tidak akan tinggal arak dan orang akan tinggal agama Islam ni. Sebab apa?
Allah nak buang guan dengan arak macam gaya masuk. Dok kata dia. Macam gaya masuk dah. Darah daging dah. Bukan senang. Kata Siti Aisyah, kalau turun ayat tu mula-mula sekali, orang akan tinggal Islam. Orang akan tinggal undang-undang Islam. Orang akan tinggal undang-undang yang berkait dengan arak ni. Jadi sebab tu, arak diharamkan 4 lapis. 4 tekak. 4 tekak. Selepas Nabi menjadi setahun sebelum Nabi wafat, barulah arak diharamkan sepenuhnya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Makna dia tahun yang ke-21 Hijrah barulah arak diharamkan. Slow-slow. Slow-slow. Makna dia kalau kita nak istiqamah, kita kena ada sifat slow-slow. Jangan buat lalu. Dok, orang duk sebut fadilat semayang tahajud, malam ni dia semayang tahajud, dia bangun pukul 2, sampai ke subuh dia semayang sampai 40 rakaat umpamanya. Nabangnya dak. Maka dia lawan fitrah dia, tak boleh. Boleh semayang 40 rakaat, tapi malam esok kau kerah ada dah 40 tahun akan datang pula aku. Mayang pula dak dia kata dah, mayang pula tahajud. Tak boleh. Fitrah manusia ni dia kena slow-slow. Maka tak bolehlah sekaligus. Lagi kan sahabat Nabi, hok hebat dah ni. Sahabat Nabi hebat, pun slow-slow. Kita dak sahabat Nabi nak rak lalu. Allah boleh. Tak jadi istiqamah kita. Begitulah. Gitulah, bukan setakat baca Quran, bukan setakat main tahajud. Termasuklah juga sembahyang Jumaat ke apa semualah. Kena slow-slow. Mungkin di peringkat awal ada kesedaran kita sembahyang Jumaat, mungkinlah sewaktu je sehari. Lepas tu slow-slow. Bulan depan naik 2 waktu sehari. Bulan depan pula naik 3 waktu sehari. Tengok slow. Bila slow ni akan lekat, akhirnya akan lekat. Bila sampai ke 5 waktu sehari, lekatlah insya-Allah. Dia dapat rasa kemanisan iman. Itulah. Nombor 2, cara macam mana nak istiqamah. Nombor 2, kena kawan dengan orang baik. Kena kawan dengan orang baik, barulah istiqamah boleh. Maknanya kita kata, kita buat contoh. Kita nak semayang berjemaah. Boleh dah semayang Jumaat. Mula-mula ni slow-slow. Pas kali itu Zuhur, masa bang Zuhur kita tak tengah minum air kedah. Dah umpamanya. Kita tak tengah minum air kedah. Kawan kita tadi jenis orang semayang Jumaat. Kita pergi semayang Jumaat dulu lah. Kita pergi sejik dulu lah. Lepas tu mari kita mula. Kita odam mula. Dah. Hak ni kita tawakuh dulu. Kita pergi masjid dulu. Tengok. Kawan tu dia mendorong. Kita ni nak Zuhur dah ni orang bang dah Zuhur. Dah umpamanya. Maka moleknya guna. Moleknya kita pergi semayang Zuhur lalu kejap. Lepas tu kita mari mula dekat je. Surah depan tu je. Dah. Surah depan tu. Tengok dengar bunyi tu dah. Aku biasa dah mayang situ. Dah. Tu. Kawan baik akan menyebabkan orang tu makin subur istiqamah dia. Makin subur istiqamah. Jadi sebab tu kita kalau nak jadi kawan yang ni lah. Kawan ni kena kawan belaka. Dengan orang jahat pun kena kawan kau. Dengan orang baik pun kita kawan juga. Dengan orang yang baik ni kita kawan special sikit. Special tu macam mana? Rapat sikit. Bolehlah nasihat menasihati di antara satu sama lain. Tu penting sungguh kawan ni dah. Begitu. Nombor 3. Macam manalah kita nak jadi istiqamah ni? Iaitulah kena tahu juga sikit sebanyak fadilat amalan tu. Jadi kohor semangat kita. Orang kata kalau kita baca Quran ni macam kita cakap dengan Tuhan. Kita pun jadi Allah tu fadilat dia tu. Orang kata kalau kita semayang berjemaah dapat pahala 27 kali ganda. Semangat dia. Jadi semangat. Jadi kita kena tahu juga fadilat. Barulah dia jadi istiqamah insya-Allah. Nak tahu sikit-sikit. Ada orang ngajar gitu begini. Orang kata bahawa kalau kita buat amal semayang Jumaat ni pahala paling sikit 25 darjah. 25 kali ganda. Ada kata 27 kali ganda dan ada satu hadis kata 50 kali ganda. Allah semangat kita. Lepas tu kita pula ni orang tukar ceramah ni pula pandai pula dia buat misalah. Misalah. Kalau kata mari duit debok, kita nak buang ke duit tu? Tambah. Kita tahu dah ada duit debok situ. Maka adakah kita nak tak rugi tempat tu? Nak. Mestilah nak. Maka begitulah juga dengan pahala. Sebab pahala ni lebih hebat lagi daripada duit. Lebih hebat lagi daripada harta benda. Maka marilah kita rebut peluang ni. Seolah-olah bila kita semayang Jumaat, debok jatuh pahala. 27 kali ganda. Kemudian 27 kali ganda tu pula kali pula dengan 10. Sebab apa? Tiap satu tu kali dengan 10. Dapatlah 270 kali ganda pahala. Jadi bila orang dengar tu jadi semangat, jadi istiqamah. Lama-lama jadi istiqamah. Jadi pendorong
kepada istiqamah ni, di antaranya kena tahu juga fadilat-fadilat. Fadilat tu kena tahu. Fadilat duduk dalam masjid, fadilat dengar azan, fadilat jawab azan. Jadi kita pun bila dengar fadilat-fadilat tu, insya-Allah kita akan jadi istiqamah. Begitulah. Itu nombor berapa tak tahu? Tak ingat dah. Nombor berapa? Itu nombor 3. Nombor 4. Orang yang terlibat dalam perkara-perkara peribadatan ni, dia kena kerjasama antara satu sama lain dalam bentuk perbuatan yang menyebabkan semua orang rasa selesa. Saya buat contoh. Kalau saya buat contoh, zaman Nabi dulu ada orang sembahyang Isya, yang tok imamnya nama Muaz bin Jabal. Tok imam nama Muaz bin Jabal. Kemudian bila tengah-tengah sembahyang Isya tadi, ada orang mufaraqah. Orang mufaraqah ni maknanya dia pisah dengan imam, dia tembus lari. Maknanya dia bukan tembus lari lalu, dia pisah dengan imam, kemudian dia sempurnakan sembahyang dia sendiri-sendiri. Sebab apa? Rupa-rupanya sebab tu imam baca surah Baqarah. Baca surah Baqarah dalam sembahyang Isya, jawab dia ramuknya sejam setengah lah, nak boleh habis sembahyang tu. Tak kita kata dah. Jadi orang nak istiqamah dah, tapi pihak-pihak yang terlibat dia buat benda-benda yang menyebabkan orang tak jadi nak istiqamah. Tak boleh juga. Dia kena ada kerjasama boleh. Kena ada undang-undang boleh. Kalau orang jadi tok imam contohnya, dia jangan baca panjang sangat. Dia kena baca sederhana. Jangan pendek sangat. Kena baca sederhana. Sebab kalau dia baca panjang sangat, orang sakit lutut tak tahan. Nak istiqamah dah, tapi sakit lutut. Antara sakit lutut nak istiqamah. Balik rumah, main rumah. Tak kita kata gitu. Tak kita kata dah. Nak istiqamah balik dah. Tapi Allah surah tu, tok imam, dah lah baca Fatihah lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang lanjut. Tak panjang dah. Lepas pada tu baca surah pula, ya Allah panjang. Lutut kita gegar. Gegar. Tak umpamanya dah. Tu. Jadi orang nak istiqamah dah ni. Tak jadi nak istiqamah. Kalau sejak itu surah tu yang nak pergi, surah lain kau nak pergi. Sebab apa? Sakit lutut. Tak umpamanya kata-kata orang tua lah. Tak. Orang tua. Kalau orang tak ada kenderaan, agak ke surah tu je. Tengok-tengok surah tu, bukan semayang lambat. Nak boleh komat tu tengah jam. Tak umpamanya. Allah, kita nak istiqamah dah. Tapi daripada bang sampai istiqamah, sampai nak komat tu Allah tengah jam nak menunggu guana. Tak jadi istiqamah bahan rumah dah. Tak kita kata dah. Mayar rumah dah. Tak kita kata. Tak jadi nak istiqamah. Sebab apa? Lambat semayang, lambat nak start semayang. Lepas tu macam-macam lagi lah. Benda-benda lain lagi sebab contoh. Kalau orang tuanya, orang tak ada kenderaannya. Tak ada dah benda lain. Surah tu saja ada situ. Tiba-tiba buat main lambat gitu jawab dia. Nak istiqamah tak jadi. Lemah mangat je. Lemah mangat. Nak istiqamah pun ada lemah mangat. Dah ke mana? Mayar rumah dah. Dah tak? Mayar rumah dia kata. Baca kul Allah dah. Dia kata dah. Duk main panjang sangat dan sebagainya. Jadi kita kena sederhana. Sederhana. Man amman nas falyukhaffif kata Nabi. Kalau orang yang jadi tok imam dia kena baca jangan panjang sangat dan jangan pendek dah. Kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitulah. Kemudian yang kelima, macam mana nak jadi istiqamah? Iaitulah menjiwai perbuatan amal ibadat tu. Contohnya guna. Contohnya kalau azan kita dengar azan ni, nak istiqamah ni, kita nak istiqamah. Macam mana nak suruh istiqamah ni? Bila kita dengar azan, kita anggap bukan manusia panggil, kita anggap Tuhan panggil. Kita buat gitu. Kita buat mari menjiwai benda tu dah. Bila Tok Bilal kata hayya 'alas salah, dah umpamanya dah. Marilah semayang. Dia tak rasa Tok Bilal, dia rasa Tuhan panggil. Dia rasa Tuhan panggil. Bila dia rasa Tuhan panggil, tokar Tuhan panggil dak pergi. Dak mana sabar langsung dak kita kata. Kita makan rezeki Tuhan, kita hidup udara Tuhan, kita jalan dengan nikmat Allah, dengan mata melihat dengan nikmat Allah, dengan telinga dengan nikmat Allah, boleh mikir, boleh macam-macam. Dak kita kata dah. Ada pula kerjaan, ada rezeki, kadang-kadang ada orang gaji besar, ada nega jutawan, Tuhan bagi macam-macam. Tiba-tiba orang bang kata hayya 'alas salah, buat dia je, mayang-mayang mai rumah. Tak boleh. Dia kena istiqamah sembahyang. Macam mana? Macam mana nak suruh istiqamah? Dia rasa orang bang tu bukan orang bang, dia rasa Tuhan panggil. Dia rasa macam Tuhan panggil. Memang dah orang bang tu bukan Tuhan panggil, orang bang panggil. Tapi orang bang tu dia wakil Tuhan panggil. Gitu. Wakil agama, wakil Nabi panggil. Dia rasa gitu. Jadi dak agama dia dak agama dah,
Bila sebut hayya 'alas salah, marilah semayang. Tiba-tiba aku nak duduk dengar tengok TV, tak sabar. Hanya mari tak sabar tu dia akan pergi ke masjid. Kalau Tok Bilal kata hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Makna kejayaan yang hakiki adalah dengan agama Islam. Tuhan tunjuk cara dia. Macam mana? Dengan semayang berjemaah. Itu. Jadi kalau kita tahu gitu, aku selama ni banyak sangat gagal hidup aku. Kalau berjaya pun tak berkah, tak umpamanya. Apa salahnya biarlah aku buat jenama berjaya yang baru dengan cara semayang, memulakan hidup aku dengan cara semayang berjemaah. Gitu. Jadi bila kita pandang, kita tengok gitu, insya-Allah. Macam apa sebut tadi? Kalau orang baca Quran, dia tak rasa baca Quran gitu saja. Tapi dia rasa dia cakap dengan Tuhan. Kan sedap tu kan? Dia rasa jadi istiqamah lah. Aku baca Quran ni bukan sembarangan ni. Aku baca kalamullah. Di mana Allah itu yang tidak sama dengan makhluk. Kalau aku baca Quran seolah-olah aku bermunajat, aku bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Dia mari lalu istiqamah insya-Allah. Dia mari istiqamah. Hari ni baca Quran, esok baca Quran, lusa baca Quran. Sebab apa? Dia rasa dia cakap dengan Tuhan. Seronok. Sedap. Sebab apa? Untung aku ni. Rugilah orang tak baca Quran. Rasa rugi pula orang tak baca Quran. Jadi itulah dia antara cara-cara nak dapat istiqamah. Biar ada semua buat benda-benda yang baik. Kemudian yang ke berapa tahu? Yang ke-6. Yang ke-6 tau. Cara nak dapat istiqamah ni macam mana? Anggapkan apa yang Tuhan suka adalah wajib. Anggap gitu. Bukan i'tiqad. Anggapkan hak agama suka, benda tu adalah satu benda yang wajib. Contohnya apa? Hak Tuhan suka benda apa? Tuhan suka sangat kita apa nama ni, kita semayang wajib sekiralah, semayang berjemaah. Tuhan suka sangat kita berwirid. Tuhan suka sangat kita berselawat. Tuhan suka sangat kita tolong orang. Tuhan suka sangat kalau kita ni orang panggil taat kepada ibu bapa dan sebagainya. Banyaklah hak Tuhan suka. Yang Tuhan suka ni ada berapa kategori? Ada 2. Satu wajib, satu sunnah. Ada wajib, ada sunnah. Walaupun ada 2 kategori, ada wajib sunnah, tetapi untuk istiqamah kita anggap wajib belaka. Gitu. Kita buat benda tu macam wajib, tapi jangan letak dalam i'tiqad. Jangan i'tiqad. Semayang, contohnya kita kata baca Quran. Baca Quran sunnah je. Tapi oleh kerana Tuhan suka, aku wajibkan diri aku benda yang Tuhan suka. Gitu. Faham tak? Aku wajibkan diri aku supaya buat benda yang Tuhan suka. InsyaAllah lah, dia akan jadi istiqamah lah. Hari ni baca Quran, esok baca Quran. Hari ni selawat ke Nabi, esok selawat ke Nabi, lusa selawat ke Nabi. Selawat Allah insyaAllah lah. Tak kenala lah 1000 kali sehari ke, 500 kali sehari ke, 100 kali sehari ke, anda lah. Ia akan istiqamah. Istiqamah buat semua. Sebab apa? Dia tahu Tuhan suka benda ni. Tuhan suka. Kalau orang kita kata tak, kalau kita kata benda yang boh kita suka, kita buat, kita ada faedah. Kita naik pakar, dapat pujian, dapat anugerah cemerlang dan sebagainya. Ni kalau Tuhan suka benda apa? Dapat pahala, dapat jaminan syurga, dapat husnul khatimah. Banyak dapat tu. Dapat nikmat kubur. Jadi benda-benda tu akan menyebabkan kita pun lama-lama jadi istiqamah. Istiqamah. Jadi nak buat semua benda-benda baik. Begitu. Itu nombor 6. Nombor 7. Ada nombor 7 pula. Motivasi dengan peristiwa-peristiwa yang lepas. Kita kena baca kisah-kisah sahabat Nabi. Kita baca kisah-kisah tok-tok wali. Kita baca kisah-kisah orang-orang soleh, ulama-ulama zaman dulu. Jadi bila kita baca, kita tengok dia ni kuatnya. Jaga sungguh bab-bab agama ni. Jaga sungguh bab-bab semayang berjemaah. Siapa ada ulama tu, bila tinggal satu semayang jemaah, dia nak ganti balik dengan apa tu? Dia ganti balik kebun dia tu, dia wakaf. Dia wakaf kebun dia buat apa? Takutlah, dia kata, takutlah pahala tu boleh cover, boleh tebus balik dengan wakaf tadi. Tu. Jadi kita bila baca semangat, Allah penting sungguh jaga semayang jemaah. Sampai ulama zaman dulu tinggal sekali semayang jemaah, habis dia pergi harta dia wakaf habis. Buat apa? Nak tebus balik. Nak tebus balik kesalahan dia nak semayang berjemaah ni. Tak? Itulah. Jadi kita baca jadi semangat. Jadi semangat, insya-Allah jadi istiqamah. Istiqamah. Nombor 7, nombor 6, nombor 8 dah. Nombor 8 dah. Nombor 8 ialah apa? Iaitulah motivasi dapat fadilat-fadilat pada masa akan datang. Orang kata kalau istiqamah dapat 3 perkara.
Ni, orang kata ni. Siapa kata? Nabi kata, Quran kata. Quran dan hadis kata. 3 perkara sekurang-kurangnya kita dapat. Yang pertamanya, kalau orang istiqamah ni, kalau nak mati, malaikat akan hadir sekali. Akan beri semangat kepada dia. Beri semangat. Sebab mati ni sakit. Mati ni susah. Tiba-tiba malaikat beri semangat, dia jadi sedap. Kita kata orang sakit, tengok muka doktor, lega. Gitu lah. Orang sakit pitai kan. Demam. Demam ketuk gini. Doktor mari. Doktor nak cek dia. Lega sikit. Nak kita kata. Emosi ni dah. Lega sikit. Ramuknya hilang demam 10%. Dok kita kata dah. Apa tengok muka doktor dah jadi baik dah. Kayak gini lega tu dah. Kayak gini doktor beri ubat pula. Doktor beri nasihat gitu gini dan sebagainya. Ini masa nak mati sakit. Tiba-tiba orang istiqamah ni dia dapat hadiah apa? Hadiah dia lah malaikat akan mari beri semangat kepada orang nak mati tadi. Bila malaikat mari, gak setan tak gamak nak mari dah. Setan tak akan mari kacau dia. Jadi bila dengar gitu, aku kena istiqamah. Tu hadiah istiqamah. Yang kedua, iaitulah pada masa kita tubik daripada kubur bila-bila di hari akhirat. Tubik daripada kubur tu, malaikat beri semangat kepada kita. Kepada siapa kita tu? Orang istiqamah. Orang istiqamah tadi malaikat beri macam mengalu-ngalukan. Mengalu-ngalukan kedatangan. Macam kita kata kok, mengalu-ngalukan kedatangan ke alam baru, ke alam akhirat. Malaikat beri semangat dia pula. Malaikat sambut malaikat sambut. Begitu. Jadi bila dengar gitu kok, ni orang istiqamah besar sungguh fadilat dia. Kena istiqamah aku. Dia istiqamah. Jadi itulah cara-cara nak dapat istiqamah. Jadi itulah 8 perkara. 8 perkara ni kena ingat tu. Jangan dak ingat semua pun ingat 5 dah pedah. Kita kata dah ingat tu insya-Allah kita akan istiqamah dalam kita melakukan apa sahaja aktiviti-aktiviti ke peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis. Yang kedua, hadis yang kedua, iaitulah Allah Taala tak tengok kepada rupa kita. Allah Taala tak tengok kepada jasad kita. Tetapi Allah Taala tengok walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Taala tengok kepada hati kita. Ni, apa makna hadis ni? Hadis ni iaitulah beritahu bahawa kita ada 2 unsur. Kita ada 2 unsur rupa-rupanya. Unsur yang pertama orang panggil jasmani. Unsur yang kedua orang panggil rohani. Rohani. Unsur yang pertama jasmani. Jasmani ni jasad kita. Daripada mana? Daripada tanah. Unsur yang kedua ialah rohani, roh. Roh ni daripada mana? Roh ni daripada cahaya. Roh ni daripada cahaya. Jadi 2 unsur ni kita kena beri makan mereka. Kita kena kenyangkan 2 unsur ni. Unsur yang pertama jasmani. Unsur yang kedua rohani. Unsur yang pertama jasmani daripada tanah. Maka kita kena kuatkan tubuh kita dengan jasmani tadi. Dengan apa? Dengan benda-benda daripada tanah juga. Benda apa tu? Makanan. Makanan kita hari ni banyak daripada tanah. Beras daripada tanah. Kita makan daging. Daging tu ayam. Ayam daripada tanah asal. Semua daripada tanah belaka. Kita makan ikan. Ikan daripada tanah. Sayur-sayur. Sayur-sayur daripada tanah. Rupa-rupanya jasmani kita ni bila nak kuat, kena makan unsur daripada tanah, baru kuat. Sebab apa? Sebab jasad kita daripada tanah, kita nak dapat bekalan tu mesti daripada bahan-bahan tanah juga. Maka kita makan tu, menguatkan jasmani kita. Jadi kena makan, jangan tak makan. Tapi janganlah makan bain doa. Tak, kita kata dah. Makan bain doa jadi mudarat. Ia jadi benda apa? Macam-macam Ia jadi kecil manis. Daripada situ pula tubik pula, penyakit lain pula. Takut jatuh, hamba tak tahu kok. Tanya doktor tahu tak? Mungkinlah bila makan banyak ni dia akan jadi tanya doktor dia tahu mudarat dia tu kita nak sebut dah ketika salah kita kata dah. Jadi nak dapat kekuatan jasmani, jasad kita ni perlu pada makanan jasad juga. Kalau jasad kita daripada tanah, kena makan unsur daripada tanah juga. Tapi jangan makan tanah. Makan tanah dah boleh. Makan benda asal daripada tanah. Kalau makan tanah orang tak panggil makan tanah, orang panggil bahan tanah. Tak dia kata dah, bahan tanah tak. Tu. Yang kedua, unsur kedua rohani, roh kita. Roh kita bukan daripada tanah, roh kita daripada cahaya. Jadi sebab tu kita hendaklah kuatkan roh kita dengan apa? Benda-benda yang menguatkan cahaya. Benda apa yang boleh menguatkan cahaya? Hak tu orang panggil zikir. Zikir, baca Quran, orang panggil apa lagi? Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muhasabah,
Ni orang panggil ibadat-ibadat khusus. Sebab itulah untuk kuatkan rohani ni dia kena ada macam tadilah. Nak kuatkan tubuh kena makan bahan-bahan yang asal daripada tanah, nak kuatkan roh kita kena makan bahan-bahan yang daripada benda-benda yang cahaya. Tadilah saya sebut dah cahaya kan, antaranya selawat. Jadi itu. Jadi pokok kita ni saya bimbangnya ialah kita dok cara nak macam mana nak kuatkan jasmani je. Rohani tak cara langsung. Tak boleh lah. Jadi macam mana nak kuatkan jasmani rohani? Banyakkan ibadat-ibadat khusus. Deh. Kalau ibadat-ibadat umum tu ialah tak tahu dah tu. Ibadat khusus ni. Ibadat khusus ni macam mana? Ada masa kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya 1000 kali sehari kita selawat. Mungkinlah ada orang boleh bank lagi 2000 kali sehari, 3000 kali sehari. Mungkin orang tak larat, okey 500 kali sehari. Mungkin pagi 100, petang 100, lepas tu malam nak tidur pula 100. Selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca Quran pula. Baca Quran ni biarlah baca, mungkinlah mula-mula ni kita baca 11 hari, 11 hari. Kemudian kita baca siapa? Setengah juzuk sehari. Lama-lama kita baca juzuk sehari. Tiap-tiap bulan tamat Quran. Setahun 12 kali. Masya-Allah. Bulan Ramadan double. Double 2 kali. Jadi 13 kali. Umpamanya. Jadi itulah saya nak sebutkan benda-benda yang dikatakan menguatkan rohani kita. Begitulah. Jadi di antara jasmani dengan rohani tadi, Tuhan tengok lebih kepada rohani kita. Roh kita ni Tuhan tengok lebih. Jadi sebab tu kena beri makan roh ni banyak sikit. Dan jasmani ni iaitulah kadang-kadang Tuhan tak beri makan dia kok. Sebab apa? Sebab bulan puasa. Tetapi kalau untuk rohani tak ada bulan puasa. Tak ada puasa rohani. Dia jasmani ada puasa. Bulan puasa, bulan Ramadan puasa. Tapi untuk rohani lah, roh ni tak ada bulan puasa je. Dia kau makan banyak, rohani ni kau molek. Tapi kalau jasmani, kalau kita makan banyak, penyakit. Tadilah penyakit sebut. Tapi kalau rohani, kalau makan banyak, kau gemuk rohani tadi, kau molek. Kau cemerlang kita, kau hebat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina waffiqna wahdina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu